pelajar yang view. Tapi saya teruskan juga lah. Okay. Untuk hari ini saya dah janjikan pada minggu lepas. Saya akan buat bagi kamu kerja-kerja amali ya, yang berkaitan. Okay. Maksudnya kerja-kerja yang berkaitan dengan amali lah. Okay. Amali 2. Okay. Sekarang kita pergi kepada amali 2. Mana? Okay. K1 hari tu kita dah buat kan? Ni kan? Mana dah? Okay, ni amali 1 yang saya suruh lengkapkan dengan kita buat gunakan multisim kan. Okay, yang ni amali 1 ni yang lama ni ya. Tapi tak apalah, kita boleh kaitkan juga. Okay, dan kita tengok amali 3. Apa yang ada pada amali 3, cek dulu. Ni. Ini amali 3. Apa tak ada, cek je. Okay. Soalan amali. Tunggu. Communication. Quiz tutorial. Okay, ni amali 1 yang kita buat hari tu kan. Saya rasa lah kan. Yang menggunakan multisim kan. Okay, tapi yang untuk amali 2 kita sepatutnya berada di berada di sekolah lah. Kita cuba buat yang lain lah. Kita buat yang ni dulu. Mana yang ni? Okay, amali 2 ni. Okay, masih dengan benda sama, iaitu kita nak sambungkan lita ni, nak sambungkan peralatan ni pada peralatan yang sebenar. Kalau yang sebelum ni kita dah buat begitu. Yang ni kan, kita gunakan multisim, iaitu kita buat secara virtual. Dia bukan secara yang sebenar, tetapi apa yang kita boleh dapat adalah okey, kita dapat macam ni kan. Kita guna multisim, kita gunakan peralatan-peralatan semua secara maya. Okey. Yang mana kita buat sambungan lita ni. Okey, lita ni sebenarnya yang kita buat yang sebelum ni. Bagi yang belum buat, saya jelaskan balik. Kenapa kita guna multisim ni sebenarnya adalah, yang pertama sekali kita kena buat untuk secara maya lah. Okey, dia penjelasan mengenai lita ni adalah macam ni. Okey, ini adalah lita ni BC107BP ni. Kalau diikutkan dalam dalam keadaan yang keadaan lita, apa fungsinya adalah sebagai apa orang panggil tu? Sebagai penguat. Okey, penguat. Jadi dalam tugas yang kita dah buat sebelum ni, ini adalah penguat. Selain daripada penguat, dia boleh diaplikasikan sebagai pencampur. Okey, maksud dia, kenapa dia maksud dia sebagai pencampur adalah kerana kalau kita tengok lita ni diperbuat dengan menggunakan penjana ni kan, penjana fungsi kan. Penjana fungsi ni dia menghasilkan frekuensi. Yang mana sini frekuensi ni adalah frekuensi yang masuknya melalui base transistor BC107. Yang manakala yang di bawah ni pula, kalau kita tengok yang di bawah ni, dia merupakan satu peralatan yang sama dengan ini, merupakan RF generator ataupun function generator pun boleh.
sebab dia menghasilkan frekuensi. Function generator lah senang. Mana dia boleh menghasilkan fungsi, yang mana dia boleh menghasilkan frekuensi sama ada segi 4 ataupun sin. Okey, dua fungsi peralatan ni, 1 dan 2 ni sebenarnya, yang ini adalah untuk masukan, yang ni pula adalah untuk alat ayun. Okey, yang ni masukan maklumat, yang ni adalah untuk alat ayun. Okey, fungsi alat ayun adalah menghasilkan frekuensi sendiri, iaitu frekuensi pembawa. Yang ni adalah untuk frekuensi maklumat. Okey, SFG1 ni adalah untuk menghasilkan frekuensi maklumat. Yang sini adalah untuk menghasilkan frekuensi, apa orang panggil tu? Frekuensi pembawa. Okey, frekuensi pembawa ataupun carrier. Okey, sebagai contoh, kita tengok kat sini ya. Okey, jangkaan hasil lah. Ini hasil jangkaan dia. Okey, yang sini adalah untuk frekuensi alat ayun. Yang atas ni ya. Yang frekuensi tinggi ni adalah frekuensi alat ayun, iaitu frekuensi ni. Okey, yang ini pula adalah frekuensi maklumat, yang mana dihasilkan oleh ni XFG1. SFG2 pula dihasilkan oleh menghasilkan ni frekuensi tinggi. Okey, cuba kamu pastikan dia punya perbezaan dia. Frekuensi ni kalau kamu perhatikan bahawa yang frekuensi pembawa adalah pada frekuensi yang tinggi, manakala frekuensi maklumat adalah pada frekuensi yang rendah. Okey, jadi gabungan antara kedua-duanya akan menghasilkan, kita cek dekat apa osiloskop ni. Osiloskop ni dia akan jadi frekuensi macam ni. Ini yang kita panggil dia frekuensi termodulat. Ni frekuensi, nama dia frekuensi termodulat. Okey, itu adalah hasil yang kita dapat. Kamu pun dah hantar itu kan. Saya pun belum lagi bagi markah bahagian tu. Okey. Okey, kita tengok sini frekuensi pembawa, frekuensi rendah ni, frekuensi maklumat menghasilkan frekuensi termodulat. Okey. Saya harap kamu faham bahagian tu. Sebab yang ni pun sepatutnya kamu dah belajar lama kan, benda-benda macam ni. Okey. Okey, ni adalah macam mana lita tu. Ni kalau kita nak buat lita tu secara simulasi ni. Okey, ni adalah untuk bahagian bahagian ni lah. Ini untuk bahagian yang dua ni, frekuensi nyah modulate. Maksudnya macam mana tau? Frekuensi nyah modulate ni adalah ini merupakan satu lita, yang mana lita ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ini menghasilkan frekuensi termodulat. Okey, manakala apabila dia dah melalui sebahagian ni, dia akan menghasilkan balik frekuensi yang asal. Okey, saya nak kamu buat sekarang ni. Kalau kamu dah buat lita yang sebelum ni adalah lita ini kan. Lita ni kamu buat dulu. Yang saya pasti kamu buat lita ni lah. Sekarang saya nak kamu buat lita yang kedua ini adalah lita ni. Yang mana kita ada frekuensi lita yang menghasilkan frekuensi termodulat. Kemudian satu lagi ini adalah lita nyah modulat. Nyah modulat ni sebenarnya, lita nyah modulat ni sebenarnya adalah lita yang mana yang pada frekuensi AM tadi ditukarkan balik pada frekuensi asal. Okey. Jadi kita boleh cuba buat. Okey, kamu gunakan balik kalau kamu dah lama tak buat kerja ni, kita gunakan multisim. Okey, multisim, kita sambung kerja kita untuk amali yang kedua ni. Untuk lita ni ya. Okey. Okey, saya rasa kamu pun semua masing-masing ada mempunyai software ni ya. Software multisim kan. Okey, kita akan lukis mengikut kehendak daripada soalan ni, iaitu lita ni ya. Lita ni.
Yang mana kita ada litar termodulat, satu lagi nyah modulat. Okey, ni adalah litar nyah modulat. Okey, kalau secara basicnya saya ceritakan macam ni ya. Ini kalau kita cari dekat internet, kita tengok dekat internet apa yang berlaku. Apa nama? AM radio. Okey, AM radio. Yang ni sebab yang ni paling mudah, saya tengok AM radio. Okey. Mana lah? Diagram lah. Diagram. Sekejap sabar. Belajar ni memang kena sabar. Cari beritahu jap. Senang saya nak tunjuk Bagi kamu yang kata apa belum ada kemahiran ni, kena boleh tunjuk lah. Okey. Ini adalah data asas dia Ini adalah dia punya block diagram dia, yang mana kita ada RF amplifier and tuning, kemudian ada mixer, local oscillator, IF, M filter, demodulator dan juga audio amplifier. Ini adalah apa kata kita panggil dia rajah blok. Okey, rajah blok dia. Jadi untuk litar yang sebenar, litar AM ni, okey, litar AM, saya cari litar AM macam mana yang best? Paling simple. Dia sebenarnya ada banyak ni. Ni macam ni AM receiver kan. Tapi kita nak cari yang kita apa yang boleh nampak dia punya basic dia. Ni. Sekejap. Okey, ni lah. Kita ambil ni. Okey, yang ni tengok Yang pertama sekali kita tengok ni, kalau kepada kita bandingkan dengan litar yang pada yang dibagi tadi. Okey, tutup mana yang tak perlu Okey. Kita amali ni. Nampak ni? Ini kita asingkan sebab ini adalah bahagian kira sebagai pemancar. Okey. Yang ini adalah basic bagi demodulation ataupun nyah modulat. Okey, maksudnya macam ni. Kamu tengok yang sini litar ni, kalau kita tengok nyah modulat, bermaksud dia akan buang frekuensi pembawa tadi dan menghasilkan kembali frekuensi maklumat tadi Okey, yang sini kalau kita tengok litar ni, okey. Sekejap. Yang ni saya nak tengah buka open image. Saya nak open image. Hai, tak mau open image. Mana dia? Ni. Okey, ni litar dia. Cuba kamu pastikan betul-betul. Okey. Dia sebenarnya simple. Okey. Yang pertama sekali, kalau kita tengok dalam radio AM ni, dia ada sini yang pertama sekali ferrite rod. Kalau kamu tengok dalam radio di bengkel kita ada coil, kemudian ada ferrite rod, iaitu kita panggil dia macam yang karbon tu kan. Kemudian dekat sini kita tengok dia ada gegelung gegelung yang banyak bergulung pada tu. Itu basic dia. Sebenarnya adalah untuk menerima isyarat daripada pemancar. Sebab kita tahu sebenarnya gegelung ni dia akan memotong medan magnet dan menghasilkan semula magnet. Menghasilkan semula isyarat. Jadi yang sini akan menerima isyarat daripada pemancar. Pemancar AM dia akan ambil, kemudian okey dia akan hantar ke sini secara aruhan lah. Okey. Bila dekat sini dia akan dikuatkan oleh Q1. Q1 ni adalah merupakan penguat RF.
RF itu apa dia? Penguat frekuensi radio. Okey, penguat frekuensi radio. Faham? Okey. Ini adalah penguat frekuensi radio. Manakala kita dah tengok sini, dia dah terima kan? Dia dah terima isyarat yang dikuatkan daripada isyarat pemancar tadi masuk ke sini. Nampak pada base ni kan, base. Ini base bagi transistor Q1. Okey. Kemudian kamu tengok selepas sini, kalau kita tengok penguat ni, dia akan menghasilkan penguatan dekat sini kan. Dia akan hantar. Okey, jadi fungsi sebenarnya kalau kita tengok secara block diagram ya. Saya ambil block diagram dulu, okey. Block diagram. Okey, block diagram bagi AM ni. Okey, cuba kamu perhatikan dekat sini. Okey, ini block diagram bagi AM ah. Saya open pada new tab. Okey, new tab di sini. Okey, saya akan besarkan supaya kamu nampak. Okey, dekat sini ya. Ini adalah kita panggil dia block diagram ya. Yang mana sebenarnya kalau dikodkan RF filter ni adalah merupakan ni. Ini adalah RF filter. Okey, kalau kamu tengok dekat sini pada litar ni kan. Pada litar ni sebenarnya dalam ni ada, nampak tu. Ada kapasitor boleh laras kan. Kapasitor boleh laras tu sebenarnya adalah berfungsi untuk mencari isyarat ataupun fine tuning. Dia akan cari fine tuning untuk isyarat AM. Okey, jadi secara block diagram ni, ini adalah bahagiannya. Itu sebab dikatakan RF filter, sebab sebenarnya adalah merupakan tuner. Tuner yang mana dia boleh memilih isyarat yang kita kehendaki daripada yang datang daripada pemancar. Okey, kemudian yang sini dihantar kepada orang begini? Transistor Q1 sebagai penguat. Okey, sebagai penguat. Okey, kalau kamu tak faham, buat catatan lah, okey. Ini sebagai penguat. Okey, yang ni dia Q1 ni akan menguatkan isyarat ni untuk dihantar ke bahagian yang lain, iaitu bahagian yang kita panggil dia sebagai mixer. Okey, jadi mana duduknya mixer? Mixer ni adalah Q1 ni sebenarnya berfungsi juga sebagai mixer. Okey. Kita ada oscillator. Oscillator ni adalah pengayun. Okey, pengayun di mana kedudukan pengayun kalau kamu tengok kat sini ya. Dalam bahasa Inggerisnya adalah oscillator. Okey, ni adalah ni, oscillator ni. Ini adalah litar oscillator yang mana kita ada gergelung primary dan juga secondary kan. Okey, ni sebenarnya berfungsi sebagai oscillator. OCS maknanya OSC maknanya oscillator. Dekat sini dia akan menghasilkan frekuensi sendirilah. Okey, dicampurkan dengan frekuensi daripada bahagian RF tadi kan. Okey, keluarannya dekat sini, nampak ni. Okey, dia akan menghasilkan frekuensi dekat sini pula. Yang mana kalau kamu perhatikan dekat sini, ini merupakan kalau dalam block diagramnya adalah IF amplifier. Maksud dia integrated frequency amplifier. Maknanya dekat sini adalah untuk frekuensi pertengahan. Dia akan memilih frekuensi yang mana kalau kamu belajar pada AM sebenarnya, AM ni dia akan menghasilkan 455 kHz bagi frekuensi litar frekuensi pertengahan. Yang mana kat sini kita tengok frekuensinya pelbagai. Apabila frekuensi ni dicampurkan dengan frekuensi ni, dia akan menghasilkan frekuensi 455 kHz. Walau pusing macam mana pun dia akan jadi 455 kHz. Okey, ni kamu pusing macam mana pun dia akan keluar 455 kHz. Kenapa? Okey, maksud dia macam ni. Okey, dalam kita macam kamu lah kan, banyak-banyak daripada bidang sekolah masing-masing. Bila masuk dia vocational, keluar sebagai graduan college vocational. Macam tu lah ni. Ni kamu pelbagai keadaan kamu ni kat sini kan. Orang daripada Lunduk semua masuk ke sini. Okey, kemudian dididik oleh oscillator ni
memastikan pelajar kolej vocational. Macam itulah keadaan dia. Sebenarnya frekuensi walaupun masuk pencernaan frekuensi dia akan keluar 455 kHz bagi AM. Ini kita panggil dia frekuensi penguat frekuensi pertengahan. Okey, dekat mana penguatnya? Inilah penguat dia. Inilah penguat frekuensi pertengahan. Ini adalah transformer frekuensi pertengahan. Jadi yang dia terima apa dia? 455 kHz. Okey, 455 kHz masuk sini. Okey, ini belum lagi cukup bersih. Dibersihkan lagi menggunakan penguat frekuensi pertengahan yang kedua. Okey. Yang kedua, kemudian kemaskan lagi dengan yang ketiga kat sini kan. Jadi yang keluar ni adalah frekuensi 455 kHz. Ni kita kena ingat balik bahawa kegunaan transistor adalah sebagai penguat frekuensi, sebagai penguat transistor tu. Yang gegelung ni adalah ini yang kita kata tuner ataupun pemilihan frekuensi 455 kHz. Ini pun 455 kHz, yang ini pun 455 kHz. Okey, kemudian kamu tengok sini ada apa ini? Diode. Okey, dalam kamu punya projek tadi yang saya suruh kamu buat tadi ada diode. Okey, fungsi diode ni sebenarnya adalah sebagai penerus ataupun kita panggil dia rectifier. Okey, penerus ataupun rectifier yang mana kita tengok kat sini frekuensi yang dihasilkan dekat sini yang tadi ni kan, nampak frekuensi ni, ini frekuensi termodulat ni, dia masuk kat sini dalam bentuk ni, dia akan buang yang bawah ni. Dia akan buang yang bawah ni. Okey, kalau kita tengok ni, saya tunjukkan ni lah, kamu bagi kamu jelas sikit. Okey, pergi paint. Okey, ni kan. Okey, frekuensi ni. Okey, kita ambil bahagian frekuensi ni ya. Okey. Saya akan buangkan bahagian yang ni. Okey, saya akan buangkan bahagian. Okey. Saya akan buang bahagian yang bawah ni. Contohlah kan. Dia tinggal macam tu. Ataupun kalau kamu perhatikan dekat gambar rajah ni, dia punya kedudukan kekutupan dia terbalik kan. Jadi dia akan buang pada bahagian mana? Dia akan buang pada bahagian atas ni. Dia akan buang pada atas ni. Yang tinggal adalah bahagian ini sahaja. Okey. Itu yang kita katakan dia sebagai penerus. Okey, penerus. Okey, dia akan buangkan pada nyah modulat kepada separuh bahagian. Kemudian dia akan melalui sini ya. Dia akan melalui, nampak tu, MD modulator. Apa dia MD modulator? Maksudnya adalah ni lah. Ini yang dikatakan MD modulator bahagian ni. Okey, kalau kamu perhatikan dekat sini ada diode, ada kapasitor dan juga perintang ni kan. Okey, kapasitor ni adalah berfungsi sebagai penapis. Okey. Untuk apa dia tapis? Kenapa dia tapis? Okey, yang ni tadi yang saya dah buat tadi. Okey, ini adakah ini frekuensi maklumat? Bukan kan? Sebab dia ada ripple ataupun dia punya begitu. Dia ada beriak lah kan. Dia ada ni. Jadi yang kita nak buang ni bahagian ni. Buang dalam ni kita buang. Frekuensi pembawa dalam kita kena buang menggunakan filter ni. Okey, ni. Kapasitor ni adalah sebagai filter. Dia akan buang tu, apa yang terhasil apabila dibuang. Okey, kita akan dapat balik isyarat ni. Isyarat biru ni kan. Isyarat biru yang tengah ni. Kita akan dapat itu balik. Barulah kita hantar kepada ni, tengok ni. Ini ada volume, ada apa begini? Transistor kan. Kamu kena tahu kegunaan transistor tadi adalah sebagai penguat ataupun amplifier. Dia akan kuatkan balik isyarat ni. Okey, kuatkan isyarat ni. Ini adalah sebagai preamp. Okey,
Lepas pada preamp, dihantar kepada power amp. Ini power amp. Kenapa dia tambah power amp? Yang inilah yang menguatkan isyarat pada speaker tu nanti ya. Yang mana kita akan menggunakan transistor kelas B. Dua bahagian ni. Dia akan menjadikan ini sebagai complementary symmetry. Okey, nama dia complementary symmetry. Okey, maknanya Lita ni tadi dia akan kita tengok sini melalui transformer audio, kemudian melalui penguat audio. Ini adalah penguat audio dihantar kepada output audio, hantar kepada speaker. Itulah yang kita dapat bunyi. Okey. Saya harap kamu kena terima benda macam ni sebab dia belajar masa. Kita tahu media masa. Nak faham? Okey. Okey, sekarang ni kita tengok, kita kembali kepada lukisan tadi. Okey, kita akan buktikan bahawa apa yang kamu perlu buat adalah lita ni. Okey, lita ni yang kamu perlu buat. Okey, nampak ni. Yang mana lita ni kita ada lita termodulat dan ternyah modulat. Okey, nampak ni. Hasilnya tadi yang sini, yang gambar rajah ni, dia akan menghasilkan frekuensi ni. Okey, dia akan menghasilkan frekuensi ni. Okey, keluarannya akan menghasilkan frekuensi ni. Akan tetapi apabila dia melalui lita ni, nyah modulat ni tadi, dia akan menghasilkan frekuensi yang tengah ni, yang biru ni. Dia akan balik kepada frekuensi asal. Okey. Secara teorinya lah, kadang-kadang secara amali kita tak dapat sepenuhnya yang cantik lah kan. Okey, sekarang kita gunakan balik multisim, kita melukis. Okey, kita melukis. Yang pertama sekali kita kena cari apa? Ni, function generator ni kan. Function generator, betul lah kot. Okey, cari function generator seperti biasa. Ni, ini adalah function generator. Okey, kena besarkan. Aku pun tak nampak. Okey. Function generator. Yang mari ya. Okey. Apa lagi yang perlu kamu buat? Keluarkan berapa function generator yang kita perlukan. 1, 2. Kita perlu pakai 2 function generator. Ambil satu lagi. Atas sini. Apa lagi yang kita perlukan? Oscilloscope. Okey, kita perlukan oscilloscope. Dapatkan oscilloscope. Mana oscilloscope? Oscilloscope. Cuba ni. Oscilloscope 1. Order. Okey, kemudian kita perlukan power supply 12 volt. Okey. Secara basic ni kita buat mula sebenarnya kalau nak lukis sebenarnya seeloknya kita mula dengan penguat. Mana penguat? Ni lah penguat ni, BC10. BC107 ni adalah penguat. Okey, ni mana ni? BC107 ni adalah penguat. Kena ingat tu Okey, kita cari, boleh menggunakan carian di dalam mana? Ni. Cari BC107. Okey, ni BC107 apa dia pakai tu? BP. Okey lah. Okey. Okey, terus sini. Letak sini. Okey, kita dah ada satu. Ni penguat. Okey, itu adalah lita penguat. Okey. Kemudian kita perlukan ni, lita pasif pula. Ini pasif Ini kita panggil pasif. Yang pasif ni macam kapasitor dan juga transistor ni adalah komponen pasif. 4.7K. Okey, 4.7K pada perintang 4.7 kilo ohm. Okey. Senang cari macam mana ya. Mana kapasitor, mana resistor.
4.7 kan? 4.7. Okey. Okey, letak ke sini. Okey. Untuk mudahkan, sambungkan terus dia kan. Oh, saya sambung. Okey. Kemudian lita yang seterusnya kita tengok. Kita ada 22 kilo ohm. 22 kilo ohm. 22 kilo ohm. Kita cari dekat resistor. 22 kilo. Okey. Okey, bagi yang tak tahu tu boleh tengoklah cara saya buat ni ya. Okey, kemudian klik belah kanan, kita rotate. Okey, rotate kan ke sini. Okey, sambungkan. Okey. 22 kilo. Kemudian apa lagi? Aduh, penat. 22 kilo rupanya di mana kedudukan dia di 47. Salah okey. Minta maaf. Ini delete. Okey, ini 22. Sebenarnya kalau kita cantikkan, kita boleh gerakkan balik ya. Okey, kemudian apa lagi? Yang bawah 6.8 kilo ohm. Okey. 6.8 kilo ohm. Okey, 6.8 kilo ohm. Okey. Okey, kedudukannya adalah sepatutnya dia akan kedudukan menegak. Jadi, klik belah kanan, rotate kan dia. Okey, itu litanya. Okey, yang seterusnya saya akan letakkan di kamu buat je lah. Saya akan bagi lita ni. Begitulah caranya. Saya nak kamu sambung supaya jangkaan hasil dia adalah seperti ini. Bila kita dah buat ni tadi, ini adalah lita termodulat. Yang sini adalah lita ternyah modulat. Apa yang jangkaan hasilnya? Kita tengok dia akan jadi hasil frekuensi ini. Yang keluaran last kali dia akan dapat hasil ini. Okey, saya nak kamu buat yang tu. Okey, yang ni saya akan letak pada Google Classroom. Okey, untuk amali 2. Okey, amali 2. Amali 1 adalah yang kita buat yang dululah. Ni amali 1. Okey, sebab saya sebenarnya kalau nak dapat yang sebenarnya kita kena guna peralatan sebenar, tapi kita buat secara simulasi dulu. Okey. Okey, saya rasa ini saya akan letak di mana Google Classroom. Google Classroom. Nantilah saya letak. Nanti saya mention kamu di di WhatsApp, okey. Saya rasa untuk setakat tu kita berhenti kat sini ya dulu. Okey. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey.